Baik, kita kembali lagi. Sudah semestinya COVID-19 ini dalam usaha kita untuk menanganinya, Perintah Kawalan Pergerakan itu digagaskan oleh pihak kerajaan untuk memberi kepentingan awam secara bersama. Jadi kami di RTM mengharapkan agar anda tidak menyebarkan berita palsu. Ada yang sudah mula membuat undian poll di laman sosial, adakah wajar diteruskan ataupun tidak. Tetapi apa yang penting, keputusan untuk meneruskan itu adalah terletak di tangan kerajaan. Maka keputusan kerajaan itu adalah disebabkan untuk mengambil kira kepentingan awam. Jadi jangan kita buat panik ataupun jangan kita timbulkan panik dengan mengadakan undian poll dan sebagainya sama ada wajar diteruskan ataupun tidak, kerana ia hanya membawa lebih banyak mudarat berbanding manfaat. Pak Nik, ini perkataannya bersangkut rapat dengan kegusaran, kerisauan. Kenapa panik itu timbul? Selain daripada kerisauan berkenaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, ada satu lagi kerisauan lain masyarakat Malaysia yang berada di rumah yang tidak perlu keluar ke tempat lain adalah berkenaan keganasan rumah tangga. Dan difahamkan talian kasih setakat ini 15999, trafik panggilannya semakin meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi kita ingin berkongsi kepada anda dan juga memberikan sedikit perbincangan dan juga kupasan berkenaan isu dan juga permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Malaysia sekarang ini. Jadi dua tetamu di studio kami bawakan, kedua-duanya wakil daripada wanita, daripada kaum hawa. Selamat datang diucapkan kepada Profesor Madam Dr. Salmi Razali, pakar perunding psikiatri, Pusat Pakar UiTM, kampus UiTM Sungai Buloh, dan juga seorang lagi tetamu kami bawakan, Gunawati Ramachandran, selaku pegawai kerja sosial. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, apabila kita bercakap tentang keganasan rumah tangga, seperti mana kita tahu Domestic Violence Act ataupun Akta Keganasan Rumah Tangga itu banyak menyebut tentang keganasan rumah tangga ini bukan hanya bercerita tentang keganasan secara fizikal, tapi juga mungkin dari segi pengabaian tanggungjawab, kita kata kecederaan dari segi mental dan juga psikologi juga dikira sebagai salah satu daripada keganasan rumah tangga. Jadi secara asasnya mungkin lebih molek kalau kita bertanya kepada Prof sendiri, apakah situasi sebenar yang mana memungkinkan keganasan rumah tangga, konotasi itu menjadi antara dua, sama ada kepada isteri dan suami, suami kepada isteri, ataupun antara ibu bapa terhadap anak-anaknya, itu boleh berlaku dalam satu konotasi keganasan rumah tangga, Prof. Assalamualaikum dan banyak-banyak terima kasih kepada pihak RTM dan juga SPM kerana menjemput dan mengendengahkan tentang keganasan rumah tangga pada masa PKP ini yang berlaku. Ya. Saya rasa penonton dan masyarakat luar perlu tahu sebenarnya terlebih dahulu apakah itu keganasan rumah tangga. Ya. Keganasan rumah tangga sebenarnya adalah satu perilaku jenayah. Ya, perbuatan jenayah yang berlaku di lingkungan rumah kita. Ya, siapakah yang ada di rumah? Ya, suami, isteri, anak-anak. Bukan itu sahaja, ya, orang-orang tua yang berada di rumah kita. Dan dalam lingkungan keganasan rumah tangga ini, ia melibatkan juga bekas isteri dan juga bekas suami. Ya, so kalau perilaku jenayah itu berlaku di dalam rumah, ya, dengan terlibatnya keluarga itu sendiri, ia dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Apakah perilaku jenayah itu? Seperti yang suami bagi tahu tadi, yang selalu kita ketahui adalah keganasan fizikal, ya. Tapi ada juga keganasan yang lain yang penting juga yang perlu masyarakat luar sana untuk fahami. Kalau keganasan fizikal, mudah sajalah kalau kita faham, ya. Contohnya tampar, tumbuk, ya, kadang-kadang tu ada pijak, ya, ada terajang, ada baling pun ada, ya. Jadi masalah keganasan fizikal tu jelas kita tahu. Tapi kita mungkin tak tahu kalau kita mengancam untuk membuat keganasan fizikal juga adalah keganasan rumah tangga. Itu satu, fizikal. Yang keduanya yang penting adalah keganasan psikologi ataupun keganasan menyebabkan emosi ahli keluarga terganggu, ya, hingga menyebabkan ketakutan yang amat sangat, ya, menyebabkan kesedihan, keperitan hidup, ya, kepayahan dari segi emosi ini, ya. Dan juga mungkin maruah diri terancam contohnya, ya. Itu adalah keganasan psikologi. Bukan itu sahaja, kita ada juga keganasan seksual di mana pelaku memaksa, ya, kalau contohnya suami memaksa isteri untuk melakukan hubungan seks, ya, yang hingga menyebabkan isteri rasa terseksa sangat-sangat, ya. Itu juga adalah keganasan rumah tangga.
bukan itu sahaja, ya 3 ni memang selalu dibincangkan. Tetapi ada juga keganasan yang lain. Contohnya keganasan sosial. Contohnya kalau kita kurung ya ahli keluarga kita, terutama berlaku kepada anak-anak yang kurang upaya contohnya ya, atau yang mempunyai masalah penyakit mental. Kita tak boleh mengurung ataupun merantai contohnya anak-anak ataupun ahli keluarga yang mempunyai masalah-masalah begini ya. Ataupun ada setengah kes itu memang mengurung isteri di rumah. Ya, cara kurungan itu mungkin secara psikologi sikit, menyimpan kad pengenalan dia, menyimpan kad ATM, semuanya disimpan dan mengugut supaya isteri jangan keluar. Ya, hanya you berada di rumah sahaja. Ya, tak boleh keluar langsung. Itu juga keganasan rumah tangga. Ada juga keganasan yang lain yang jarang kita perkatakan. Contohnya keganasan terhadap harta, berkaitan dengan harta ya. Contoh, saya bagi contoh. Jika ada anak, suami, isteri, siapa juga dalam keluarga kita yang cuba menggelapkan harta. Contohlah saya bagi contoh ya. Contohnya kalau kita ada rumah, tiba-tiba anak kita jual rumah kita tanpa kebenaran kita dan digunakan duit itu sampai kita rasa peritnya, susahnya, kepayahan kita ini juga adalah keganasan rumah tangga. Ya, dan satu lagi, kita telah buat amendment juga ya, kalau daripada tahun 2017 ni, keganasan melalui internet contohnya ya. Kalau kita menyebarkan sehingga menjatuhkan maruah ahli keluarga, sama ada isteri ataupun suami kita ke ataupun anak-anak, sehingga mereka mangsa yang terselamat ini mempunyai emosinya terganggu, maruah dirinya terganggu, juga kita panggil keganasan rumah tangga. Jadi bukan 3 sahaja keganasan rumah tangga yang patut diwar-warkan, ada juga lain-lain keganasan rumah tangga yang perlu kita fahami. Ya? Pada Prof sendiri, kes yang tertinggi di Malaysia yang dicatatkan setakat ini dalam tempoh PKP? Sebenarnya kalau kita nak melihat kepada statistik, ya, sebelum PKP sekalipun, ya, statistik ini kita perlu berhati-hati kerana kebanyakan kes keganasan rumah tangga ni adalah tidak dilaporkan. Ya, keganasan rumah tangga ini banyak halangannya kepada mangsa yang terselamat ini untuk melaporkan kepada polis ataupun pihak berkuasa. Jadi kes-kes yang kita dapat sebelum PKP pun ya adalah kes-kes yang kalau kita kata underreported ya. So kes-kes sebelum ini mungkin sebelum PKP ya, mungkin lebih kurang 10 tahun lepas 2,000 ke 3,000 ya. Tapi selepas baru dalam 2018, 2019 dia telah naik kepada lebih kurang 4,000 ke 5,000 lebih ya kes-kes keganasan rumah tangga. Tapi dalam waktu PKP ini kita tak boleh nak beri statistik ya, sebab itu kita perlu tahu nombor ataupun kes yang telah dilaporkan. Ya, kita jangkakan kes-kes ini semakin meningkat kerana pelaku jenayah ini atau perbuatan keganasan rumah tangga ini dah berhadapan dengan mangsa yang terselamat ni, kalau kita panggil survivors ya, sepanjang hari. Kita duduk di rumah. Saya bagi contoh, kalau suami itulah pelaku yang cuba untuk memukul isteri ini, kita dah berhadapan dengan pelaku ini sepanjang hari ya. Jadi kita jangkakan ya kes-kes keganasan rumah tangga ini pada waktu PKP ini mungkin meningkat ya. Kalau kita tengok bukan di Malaysia, di negara luar memang telah war-warkan, dikongsikan bahawa kes-kes keganasan rumah tangga ini kita lihat telah banyak meningkat ya. Okey. Bagi Cik Gunawati sendiri, banyak terlibat menguruskan pertubuhan pertolongan wanita dan juga kerja-kerja sosial yang disebutkan itu juga. Apa antara aduan-aduan ataupun bantuan-bantuan yang selalunya digerakkan oleh pertubuhan pertolongan wanita untuk membantu golongan yang terjejas dalam kita kata tragedi ataupun situasi keganasan rumah tangga ni, Cik Guna? Okey, kebanyakan aduan yang kita terima adalah keganasan fizikal, sebab kita rasa daripada pemerhatian kita selalunya pemendari tersebut akan
cuba mendapatkan bantuan apabila situasi ketegangan dah sampai satu tahap yang mereka tidak boleh tahan lagi. So masa tersebutlah mereka akan cuba meminta bantuan. Tetapi kita juga selalunya mendidik seseorang mangsa yang menghubungi kita apa jenis-jenis keganasan yang mereka boleh mengalami dan juga apa hak-hak mereka. Dalam dalam krisis ini, daripada kita ada statistik kita tersendiri dalam pertubuhan kita. So kita telah memerhatikan bahawa dari bulan Februari ke Mac kita telah melihat satu peningkatan yang 44% peningkatan dalam pemanggil ke talian WAO dan juga pertanyaan yang ditujukan kepada kita. Kalau kita membandingkan yang ini dengan bulan Mac sendiri, sebelum PKP dan juga selepas PKP dikuatkuasakan, kita telah melihat satu peningkatan yang mendadak juga, iaitu 14%. So kita rasa dalam musim ini memang ramai yang mengalami keganasan dari segi fizikal dan juga emosi. Okay. Prof, baru-baru ini ada berita harian mengeluarkan satu kenyataan artikel bahawa jangkaan kes penceraian akan meningkat selepas habisnya tempoh PKP, selepas usainya wabak pandemik COVID-19 ini. Ini sedang berlaku di China. Difahamkan kes penceraian di China semakin meningkat selepas tempoh lockdown mereka ditarik balik oleh pihak kerajaan. Jadi bagaimana dengan Malaysia, Prof, melihat, sebab kita punya keadaan culture kita mungkin sedikit berbeza daripada China, pemahaman kita juga mungkin sedikit berbeza, ditambah pula dengan keadaan agama kita sebagai umat Islam mungkin sedikit berbeza daripada mereka yang berada di China. Jadi pandangan Prof sendiri berada dalam situasi ini, sentiasa dekat dengan mereka, adakah Prof bersetuju dengan berita yang dikeluarkan bahawa ramalan kes penceraian akan lebih tinggi selepas pandemik ini berakhir? Ya. Kalau kita nak ramal sama ada penceraian banyak berlaku atau tidak selepas PKP itu, kita kena analisa betul-betul lah. Ya, cumanya bila kita berkata pasal penceraian, dia bukan sahaja disebabkan oleh interaksi kita di rumah. Ya, dia banyak lagi faktor-faktor yang terlibat kenapa penceraian itu berlaku. Ya, jadi kalau kita nak ramalkan tu, ya, kita perlu lihat berbagai faktor. Ya. Seperti yang kita tahu, kalau duduk di rumah itu, kalau kita tidak pandai berkomunikasi, ya, di antara suami dengan isteri, ya, kita tidak tahu berkomunikasi atau mempunyai parenting keibubapaan, ya, kita panggil kemahiran keibubapaan yang baik, juga akan menyebabkan tension yang ketara, ya, di rumah, ya, antara anak-anak, antara suami isteri, ya, itu akan berlaku. Ya. Kalau kita lihat mungkin SPM, RTM dan banyak lagi siaran, ya, mewar-warkan, ya, supaya kita buat perancangan betul-betul di rumah, kita adakan aktiviti kekeluargaan, ya, untuk Muslim contohnya, pada sekarang ni, hari ini hari Nisfu Syakban, bagus kalau kita, ya, kita memeriahkan lagi rumah kita, ya, dengan aktiviti-aktiviti keagamaan, ya, untuk memperkukuhkan lagi kita punya kekeluargaan itu. Jadi kalau kita dah boleh berbalik kepada mengukuhkan kekeluargaan di rumah, mungkin penceraian pun berkurang, ya. Jadi apa tindakan kita pada waktu PKP itu adalah amat penting lah, ya. Kebiasaannya Cik Gunawati, apabila seseorang itu memerlukan pertolongan dari segi mungkin sedikit bantuan daripada Pertubuhan Pertolongan Wanita, itu sudah tentu mereka berada dalam satu keadaan yang terdesak ataupun mereka sudah tiada lagi hala tuju ataupun kita kata medium untuk mendapatkan bantuan, dan sudah sepatutnya mereka akan memanggil untuk mendapatkan pertolongan. Jadi apakah dalam hal ini sumbangan dan juga bantuan yang diberikan itu adalah untuk mengeluarkan mereka dari masalah atau untuk membantu mereka menghadapi masalah tersebut? Okey, daripada perspektif pertubuhan kami
akan menumpukan perhatian kepada kehendak pemandiri ataupun mangsa terselamat sendiri. So ada beberapa mangsa yang sememangnya akan meminta kita untuk cara-cara menangani situasi keganasan yang sedang berlaku di rumah, dan ada juga yang hendak membuat satu perancangan. Perancangan itu mungkin untuk jangka masa yang pendek, seperti untuk mendapatkan perlindungan, ataupun jangka masa yang panjang seperti mendapatkan penceraian ataupun keluar daripada situasi tersebut. Kita selalunya akan meminta apa kehendak seseorang pemandiri itu tersendiri, sebab beliau yang sedang mengalami situasi yang situasi ini memang unik, sebab orang yang membuat kecederaan tersebut kepada kita ialah orang yang kita sayangi. So memang sukar untuk seseorang pemandiri itu untuk membuat keputusan dengan dalam keadaan yang segera. So kita pernah melihat daripada mangsa yang terselamat, mereka akan mengambil masa yang agak lama untuk membuat satu perancangan yang kita bagi kepada mereka untuk hidup berdikari daripada bebas daripada keganasan. Dan untuk mangsa yang terselamat ni sebenarnya mereka masih lagi terdedah dengan masalah keganasan rumah tangga ini. Satu lagi yang mungkin menjadi kerisauan dan juga boleh meningkatkan kekhawatiran masyarakat Malaysia berkenaan dengan isu keganasan rumah tangga ini adalah trauma. Prof, kita akan kupas dengan lebih banyak topik berkenaan dengan trauma ni kaitnya dengan isu keganasan rumah tangga. Kita sambung perbincangan kita, Isyu. Tadi Isyu ada bercerita tentang trauma yang mungkin kesan ataupun hasil daripada keganasan rumah tangga, sama ada dari segi fizikal, psikologi, ataupun ugutan dan juga pelbagai bentuk jenis konotasi keganasan itu. Jadi bagi Prof sendiri, kita kata sewaktu keganasan itu berlaku sudah pun menimbulkan kita kata keadaan krisis dalam rumah tangga, dan selepas ianya berlaku menimbulkan trauma pula. Maknanya mungkin self confidence ataupun dari segi psikologinya itu mungkin terjejas. Jadi bagaimana menghadapi mereka yang terlibat dalam keganasan rumah tangga ini? Ingin saya ketengahkan dekat sini berkenaan keganasan rumah tangga ini. Dia bukan sahaja melibatkan mangsa yang terselamat itu atau survivors, ya, tapi ia juga melibatkan keluarga itu sendiri, ya. Dalam keluarga kita ada anak-anak. Ya, kita ada anak-anak. Of course kalau pelakunya adalah suami, kita ada isteri, ya. Jadi dynamic family itu sendiri, ya, akan tidak berfungsi dengan baik, ya. Anak-anak, isteri, pelaku atau suami, ya, sesiapa sahaja dalam keluarga itu akan terjejas dia punya emosi dan juga berasa trauma, ya. Dan trauma ini berlaku bukan sahaja dalam jangka masa pendek, tapi juga dalam jangka masa yang panjang. Saya bagi contoh, kalau untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak dalam jangka masa yang pendek, maksudnya jangka masa semasa keganasan itu berlaku, kalau kita lihat dekat anak-anak yang kecil, ya, anak-anak yang kecil yang masih lagi 5-6 tahun, ya, mereka mungkin tidak akan menonjolkan tingkah laku yang ketara, ya, tapi tingkah laku yang agak tidak ketara, contohnya tak nak pergi ke sekolah, ya, ataupun start bedwetting, ya. Itu menandakan bahawa anak telah trauma, ya, ataupun anak mula tantrum atau berubah tingkah laku anak-anak, ya. Itu untuk anak-anak yang kecil, ya. Kalau anak-anak yang dah besar sedikit, ya, contohnya remaja, ya, remaja yang berada dalam lingkungan rumah yang penuh dengan keganasan ini akan merasa mereka mungkin tak disayangi, dan mulalah timbul, ya, masalah-masalah emosi. Contohnya masalah seperti lari daripada rumah, ya, masalah-masalah penggunaan dadah, ya, masalah-masalah vandalism contohnya, masalah-masalah buli contohnya. Bila kita soal selidik, ya, banyak di kalangan remaja-remaja ini sebenarnya mempunyai keluarga-keluarga yang mempunyai masalah keganasan rumah tangga, ya. Jadi anak-anak dipersalahkan tapi hanya sebagai scapegoat, ya. Masalah sebenarnya adalah keganasan rumah tangga yang berlaku di rumah, ya. Itu contoh kalau anak-anak remaja, ya. Kemudian kita lihat pada isteri dan juga ataupun
mangsa yang terselamat ini, ya, kalaulah pelakunya adalah suami, ya, isteri ini pada jangka masa yang pendek mereka boleh mengalami berbagai gangguan emosi, ya. Contohnya adalah panic disorder ataupun rasa kerisauan, anxiety yang teramat sangat, ya, sehingga berdebar-debar selalu, ya, tak boleh nak tidur malam tidur akan terjaga-jaga disebabkan oleh kerisauan yang amat-amat sangat. Itu panik, ya. Ada juga yang mengalami kemurungan, ya, kemurungan yang terlalu hebat, ya, sehingga kan ada yang cuba mempersalahkan diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, mengatakan mungkin disebab akukah, ya, benda ini semua berlaku, sehingga mereka kadang-kadang tu mencederakan diri sendiri, ya, akibat daripada keganasan rumah tangga ini. Bayangkan kalau isteri yang tak boleh keluar disebabkan oleh ugutan-ugutan suami yang pelaku keganasan rumah tangga ini, ya, mereka akan merasa tak ada siapa nak bantu saya, ya, mereka akan merasa saya isteri yang tak berguna, ya, jadi mereka akan merasa terlalu susah hati, ya, sehingga ada yang mempunyai perasaan untuk membunuh diri. Itu adalah sesuatu masalah emosi, ya, dalam jangka masa pendek, ya. Cuba kita lihat pula ada lagi satu, ya, masalah emosi yang sangat-sangat penting, iaitu kita panggil post traumatic stress disorder ataupun PTSD, ya. Jika berterusan keganasan rumah tangga ini berlaku, ya, isteri ini dah jadi fobia satu kepada apa juga yang cue kepada keganasan ni, ya. Contohnya lah, ya, kalau pelaku tu ada jambang sikit ke kan, nanti dia akan rasa cemas kalau pergi kerja nampak orang yang mungkin berjambang sikit, dia dah rasa takut, ya. Kemudian dia senang merasa mimpi-mimpi ngeri contohnya, ya. Dan apa juga cue, ya, yang berkait dengan pelaku itu, mereka akan rasa ketakutan yang amat sangat, ya. Jadi ini contoh-contoh, ya, masalah emosi yang berlaku pada peringkat jangka masa pendek. Pada jangka masa panjang pula, ya, kebanyakan anak-anak yang terdedah kepada keganasan rumah tangga ini, ya, bila mereka dewasa nanti, ya, mereka mungkin akan develop juga, ya, masalah-masalah kesihatan mental, ya. Mereka mempunyai personality, ya, yang tidak kuat, ya, untuk menjadi manusia yang baik, ya. Ada kemungkinan itu sebab mereka hidup dalam violent environment, ya. Surrounding yang begitu tidak bagus untuk mereka develop personality yang bagus. Banyak sebenarnya rantaian kesan daripada keganasan rumah tangga itu, daripada kecil hingga besar, jangka panjang dan juga jangka pendek. Tapi bagi Una sendiri, untuk tempoh PKP ini, apa sebenarnya punca trigger yang menyebabkan keganasan rumah tangga itu berlaku dan dilakukan oleh si pelaku tersebut? Okey, kalau kita tengok dinamik keganasan rumah tangga, secara asasnya adalah disebabkan oleh penguasaan dan kawalan yang seseorang pendera itu nak tunjukkan ke atas si mangsa. So, walaupun masa PKP ini kita boleh lihat dari segi kewangan, pembenaran dari segi kewangan dan keselamatan itu menjadi satu faktor yang mendorong si pendera itu untuk menunjukkan penguasaannya terhadap mangsa. Kita tidak boleh meletakkan apa-apa sebab untuk keganasan itu sendiri. Sebab secara asasnya keganasan rumah tangga berlaku sebab kuasa di antara pasangan ataupun ahli keluarga adalah tidak seimbang. Oleh itu, secara asasnya kita memang tidak boleh letak apa-apa sebab untuk keganasan. Okey, itu satu perkara yang kita kata subjektif. Mungkin banyak perkara yang boleh berlaku dan juga banyak perkara yang boleh terjadi juga. Tetapi ada juga persoalan, saya juga ada terbaca sebenarnya banyak melibatkan kes-kes yang normalnya, kesnya adalah yang melibatkan suami melakukan keganasan terhadap isteri ataupun bapa melakukan keganasan terhadap anak, ibu terhadap anak. Tapi mungkin jarang kita dengar anak yang melakukan
penderaan fizikal dan juga emosi terhadap ibu bapa yang sudah tua ataupun isteri yang melakukan kita kata keganasan terhadap suaminya, ada juga yang berlaku. Jadi mungkin dalam kes-kes yang terpencil seperti ini, bagaimana Prof melihat kita juga memberikan perhatian penuh kerana kita tidak tahu apakah punca, kesan dan sebabnya itu, kerana ia juga masih dan akan terjadi dalam masyarakat kita, Prof. Ya, seperti yang Guna bagi tahu tadi, asas kepada keganasan rumah tangga ini adalah apabila pelaku ingin menunjukkan power dan kontrolnya terhadap mangsa yang terselamat ini. Sama ada anak, ya, kalau dia tidak punya personaliti yang bagus, dia tak tahu cara untuk menunjukkan power dan kontrol dia terhadap keluarga yang lain, dia akan memilih untuk berlaku dengan secara ganas, ya. Di antara penyebab-penyebab, ya, yang lain yang mungkin juga berlaku, ya, yang meningkatkan keganasan rumah tangga ini adalah contohnya, ya, adalah personaliti pelaku itu sendiri. Ya, personaliti pelaku itu sendiri. Kalau mungkin pakar psikologi mungkin faham apa maksud antisocial personality, ya. Bukan antisocial maksudnya tak nak bersosial. Mungkin masyarakat akan faham bila saya kata psikopat, ya. Individu-individu yang punya masalah psikopat ini dia tak ada kasihan belas, ya, tak ada belas kasihan, ya, dan mudah baran dan mudah melakukan perbuatan jenayah. Itu personality, ya. Ada juga yang paling penting juga mengikut kajian-kajian, ya, adalah apabila pelaku ini mengambil dadah ataupun alkohol, ya. Tetapi bila kita perkatakan itu, kita kena berwaspada, ya. Bukanlah pengambilan dadah ataupun alkohol itu sendiri yang menyebabkan keganasan rumah tangga. Sebabnya bila dia dah berhenti ambil dadah dan berhenti ambil alkohol pun, kalau personalitinya adalah jenis personaliti yang panas baran, tak mudah kesian dengan orang, buat salah pun tak kisah sahaja, ya, tak ada penyesalan, juga boleh berlaku keganasan rumah tangga ni, ya. Pada waktu PKP ni, saya nak memperingatkanlah, ya, kalau kita berada di rumah, kita susah nak keluar, kan. So kalau kita ada ahli keluarga yang mungkin, ya, mengambil dadah ataupun mengambil alkohol sebelum ini, apabila mereka tak dapat lagi alkohol ataupun dadah ini, mereka akan dapat apa kita panggil gian, ya, ataupun withdrawal, ya. Pada peringkat gian dan withdrawal ini, mereka mudah, ya, merasa irritable, ya, merasa tak tenteram, mudah marah, mudah rasa untuk berlaku keganasan, ya. Jadi kita perlu berhati-hati kepada masyarakat di luar sana, jika ada anak-anak kita ataupun suami kita ataupun isteri kita yang mungkin terlibat ataupun terjebak kepada masalah-masalah sebegini, ya. Walaupun pada waktu PKP kita punya klinik kesihatan mental tak tutup, ya. Masih boleh untuk kita pergi, ya, untuk mendapatkan rawatan. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Salmi Razali dan juga Cik Kunawati Ramachandran, Pegawai Kerja Sosial Pertubuhan Pertolongan Wanita, dan juga Prof Madya Dr. Salmi dari Pakar Perunding Psikiatri Pusat Pakar UiTM Kampus UiTM Sungai Buloh. Terima kasih bersama dengan kami. Juga talian kasih 15999 untuk dihubungi sekiranya ada masalah. Baik, itu menutup segmen kita dan juga perkongsian kita selama 2 jam pada hari ini. Juga kami nak bacakan juga sedikit pesanan dari Markas Angkatan Tentera Malaysia. Balik kampung secara beramai-ramai boleh memburukkan lagi penyebaran wabak COVID-19. Jadi penerusan kepada usaha ini perlu disokong. Jika tidak, usaha dilaksanakan oleh kerajaan akan menjadi sia-sia. Wabak ini akan terus merebak. Boleh melihatkan sendiri kenyataan itu di laman Facebook Markas ATM. Anda boleh sama-sama klik sama ada setuju ataupun tidak setuju di Twitter Markas ATM. Mudah saja, tidak memerlukan masa yang lama
untuk kita sama-sama membanteras pandemik COVID-19. Dengan itu berakhirnya siaran Saat Pagi Malaysia hari ini 8 hingga 12 tengah hari. Terima kasih bersama dengan kami, terus kekal bersama TV1, jenama media yang paling dipercayai. Dan sudah semestinya perkembangan dari semasa ke semasa. Hari ini juga pada pukul 5 petang insya-Allah sidang media oleh Ketua Pengarah Kesihatan akan disempurnakan melalui sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi teruskan bersama dengan kami dan kami tinggalkan anda dengan assalamualaikum dan salam sejahtera.